Assalamualaikum, selamat petang. Kita belum mula lagi kan taklimat? Waalaikumsalam. Belum lagi. Belum mula lagi. Okey, okey. Semua boleh isi borang kehadiran dekat chat, ruangan chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan. Boleh mula Puan. Boleh dengar ke? Boleh Puan. Boleh Puan, boleh. Boleh Puan. Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh Puan. Boleh Puan. Boleh. Okay, thank you. Boleh kita mulakan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir ke sesi taklimat inisiatif Reading Progress di KPM. Untuk maklumat kita semua, sesi pada petang ini dihadiri oleh beberapa sektor di JPN, iaitu sektor pembelajaran, sektor sumber dan teknologi pendidikan dan sektor pengurusan maklumat. Turut hadir adalah wakil bahagian daripada BSTP, ELTC, BPK dan juga BPSH. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pada bulan Ogos 2022 ni, YB Menteri Kanan Pendidikan telah melancarkan Bulan Transformasi Pendidikan 2022. So antara agenda ataupun program di bawah Bulan Transformasi Pendidikan adalah pelaksanaan program Reading Progress. So inisiatif Reading Progress ni merupakan program yang diwujudkan untuk menilai tahap berbahasa Inggeris murid secara digital melalui teknologi AI ataupun Artificial Intelligence. Program ini akan dilaksanakan dengan kerjasama bahagian-bahagian di KPM, PSCP, LTC, BPK dan juga BPG. Ini tak ada wakil dari BPG ke? Kehadiran? Puan Yati. Ada wakil dari BPG? Tak dengar lah. I cannot hear you. Puan, kita jemput BPG. Kejap wakil. Okey, tak apa. Kalau jemput tak apa. Ya. So tujuan taklimat ni adalah untuk menjelaskan tentang program ini dan juga peranan kita samalah bagi memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai hasrat transformasi pendidikan kita. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan juga, pihak BSTP telah mengeluarkan surat jemputan sesi webinar jurulatih utama aplikasi Reading Progress kepada sektor pembelajaran JPN. Sesi webinar ini bertujuan untuk memberi penerangan berkaitan penggunaan aplikasi Reading Progress melalui Delima dan webinar ini akan dilaksanakan pada 16 Ogos 2022. Kita juga bercadang untuk extend invite ni kepada GCFE Champions Puan Yati? Ya Puan. Yang mana email akan dikeluarkan selewat-lewatnya pada esok pagi lah. Ya Puan. So, sesi webinar jurulatih utama ini akan berfokus kepada pegawai sektor pembelajaran di Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai SP di PPD serta guru-guru yang telah diiktiraf sebagai guru peneraju generasi digital ataupun GPGD dan guru Microsoft Innovative Educator Expert dan juga GCFE Champions yang saya mention sebentar tadi lah. Sebagai sektor pembelajaran di negeri dan daerah dengan bantuan guru-guru yang akan diberikan pendedahan tentang aplikasi Reading Progress ini, perlu memastikan semua guru bahasa Inggeris di bawah KPM didedahkan kepada aplikasi Reading Program Microsoft ini. So we will see on how we will pendekatan pelaksanaan kita bagaimana. Kita lihat perkara ini sebagai satu inisiatif rintis dahulu. And this is inisiatif yang akan complement
ya, kurikulum yang sedia ada insya-Allah. So untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan kepada Urus Setia untuk agenda yang selanjutnya. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Saya akan membentangkan slide mengenai pelaksanaan reading progress di sekolah-sekolah KPM ya. So seperti mana yang diterangkan oleh Puan SUB tadi, tujuan program kita ni adalah untuk melaksanakan penilaian tahap pembacaan murid secara digital melalui artificial intelligence, dan tools yang kita gunakan adalah untuk masa ini adalah reading progress ya. Yang key point dia adalah penilaian tahap pembacaan murid secara digital, okey. Dan untuk permulaan ni kita akan nilai tahap pembacaan murid dalam bahasa Inggeris, okey. Dan objektifnya adalah untuk menyediakan platform menilai tahap pembacaan murid dan juga bagi memudahkan pelaksanaan penilaian tahap pembacaan murid oleh guru secara digital lah. So dalam konteks ni bahasa Inggeris, so oleh guru bahasa Inggeris lah ya. Dan sasarannya adalah kita nak memperkenalkan dan mengoptimumkan penggunaan tools reading progress bagi meningkatkan tahap pembacaan murid yang berjajakan CEFR lah. Dan reading progress ni adalah tools dalam Microsoft Teams yang memang sedia ada dalam Microsoft Teams ya. Dan di mana tuan-puan termasuk guru-guru boleh menggunakan reading progress ni melalui platform Delima melalui platform Delima, dan buat masa sekarang Delima 2.0 ya, reading progress. Dan program ini adalah arahan daripada YBMK supaya tools reading progress ni mula digunakan di sekolah. Puan Yati, I think I need to stop you there. Ni bukannya satu arahan daripada YBMK. I think apa yang perkara ini pernah dibentangkan di dalam beberapa mesyuarat peringkat pengurusan tertinggi di KPM. Pertamanya semasa mesyuarat pasca kabinet dan juga mesyuarat pengurusan tertinggi untuk melihat bagaimana ya kita menggunakan teknologi supaya kita dapat memudahkan kerja dari segi untuk menilai tahap penguasaan bahasa Inggeris. Pada ketika bahasa Inggeris dengan tools yang memang telah sedia ada. Jadi itu dia bukannya arahan disuruh kena buat, no. Kita teliti dan kita lihat dari segi impact dia sama ada is this going to be meaningful, how much is going to cost us. Dan bila kita melihat bahawa ianya telah sedia ada, tidak dioptimiskan, kerana itu kita rasa ini adalah satu ruang dan peluang untuk kita dapat memberi satu tools kepada guru-guru kita yang membolehkan dia memudahkan pengajaran atau pembelajaran yang ingin dilaksanakan di sekolah lah. Ya. Okey, teruskan. Dan so next. So tools ataupun aplikasi yang kita akan gunakan adalah reading progress dalam Microsoft Teams penggunaannya melalui Delima 2.0 ya. Dan dalam reading progress ni kita ada fungsi-fungsi artificial intelligence dan dia ada 116 bahasa termasuk juga bahasa Melayu. Dan dia ada immersive reading build up. So untuk makluman semua, especially untuk rakan-rakan daripada sektor pembelajaran dan juga daripada KPP ICT yang ni, dengan melalui reading progress ni, dia membolehkan murid membaca dengan lebih efektif. Contohnya adalah immersive reading build up ni, kita ada di mana guru-guru boleh, dia ada reading level di mana guru-guru boleh mengenal pasti tahap bacaan yang sesuai untuk kelas masing-masing lah. Sebab dia ada dia ada education insight dalam Microsoft Teams ya. Dan buat masa sekarang untuk yang free version ni, reading progress yang free version untuk Teams, kita
guru-guru boleh menggunakannya di peringkat classroom level lah. Maknanya guru tu untuk kelas dia sahajalah, bukan di peringkat sekolah ataupun peringkat yang lebih tinggi ya, untuk yang sekarang ni. Dan juga melalui immersive readers build up ni, kita ada contohnya macam pronunciation sensitivity, di mana guru-guru boleh menetapkan tahap pengasalan sebutan murid-murid lah. Contoh sama ada dia less sensitif, ataupun kalau murid-murid yang baru yang ada ralat sebutan, guru-guru boleh menggunakan less sensitif, dan kalau murid seterusnya sehinggalah kepada more sensitif lah. Bersesuaian di mana penyerasan ni boleh diubah sesuai dengan kebolehan murid-murid. Itu antara ciri-ciri immersive readers build up dalam reading progress ni lah. Okey, selain daripada itu juga ada disediakan beberapa video dan audio dalam reading progress ni ya. Okey, seterusnya. Okey, sumber bacaan untuk reading progress ni telah dibekalkan dengan kerjasama daripada pihak ETLC ya, selaras sejajar dengan CEFR ni lah, Common European Framework of Reference for Languages ni ya. Di mana melalui mengikut tahap CEFR ni, dia ada tahap A1 sampai C1 dari bagi menentukan tahap penguasaan bahasa Inggeris mengikut piawaian standard antarabangsa lah. A1 yang basic, daripada basic user sehinggalah kepada A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. C2 maknanya yang paling atas lah, proficient user ya. Dan murid-murid perlulah mencapai, kalau contohnya macam murid SPM, level dia adalah level B2 independent user. Okey. Itu sumber bacaan lah ya. Puan ni ada someone raise their hand daripada IPG. Assalamualaikum, saya daripada ELTC. Okay. So kalau saya ingin buat sedikit pembetulan lah. Kalau ikut CEFR, dia A1, A2, B1, B2, C1. Itu level yang Yeah. Terima kasih. Susun dia kena ikut susunan yang sepatutnya lah. Lepas A1, A2, lepas B1, B2, lepas C1 ada C2 ke? Tak ada? Ada, tapi bagi pelajar sekolah menengah kita sampai C1 saja. Yang tahap bagi SPM mereka perlu capai semuanya B2 lah. B2, C1 tu tahap bagi yang lebih fasih lah, proficient. Okay, alright. Okay. Susunan tu kena perkemaskan lah ya. Okay, thank you doktor. Teruskan. Okay. So yang ini adalah peranan dan tanggungjawab. Okey, untuk pelaksanaan reading progress ni memang kita memerlukan kerjasama daripada bahagian-bahagian, termasuk juga daripada PPD ya. So yang ini adalah peranan dan tanggungjawab bahagian-bahagian dan JPN ya. Bagi BPM yang pada hari ini kita turut juga menjemput KPP ICT daripada negeri. So KPP ICT negeri bertanggungjawab untuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan platform aplikasi Microsoft Teams ya. Ini termasuklah dari segi ketersediaan infrastruktur peranti-peranti di makmal kan, make sure peranti-peranti di makmal tu telah diinstall tersedia untuk digunakan ya. And then dari segi infrastruktur rangkaian sila pastikan, dan dari segi aplikasi memang reading progress ni memang dah sedia ada dalam platform, boleh diakses melalui platform Delima. So dari segi infrastruktur dan platform yang ni adalah di bawah tanggungjawab KPP di sekolah-sekolah ada di bawah tanggungjawab KPP ICT ya. BPM tu bermaksud termasuk juga KPP ICT.
Untuk Puan yang Yati, because dari segi infrastruktur dia adalah secara centralized. Okay? Dia border 5 secara centralized. Dari segi pihak KPP ICT pula adalah dari segi infrastruktur di dalam amal lah kan? Betul ya pun. Infrastruktur yang dalam amal kan? Tapi dari Ya. segi platform dan sebagainya, it is here lah in KPM. Sama ada BPM atau BSCP, itu adalah apa orang kata kita boleh ni. Tapi ianya centralized kan dia punya platform ni. Ya puan, dan macam saya maklum tadi, reading progress ni boleh dicapai melalui D5 puan, D5. Yes. Ya. And then BSTP pula dalam kes ni dia bertanggungjawab untuk menyelaras latihan jurulatih utama di peringkat kementerian ya. Dan ini surat jemputan untuk webinar pada 16. Terima kasih kepada pihak BSTP telah dikeluarkan oleh pihak BSTP pada 9 Ogos ya. Dan dari segi bahan-bahan bacaan, ELTC telah menyediakan bahan-bahan bacaan sejajar dengan CEFR lah dan telah dimuat naik ya. Untuk aplikasi reading progress ni, BPG pula sedang menyediakan garis panduan dan kejuru latihan pelaksanaan reading progress kepada JPN dan PPD ya. Yang ini mungkin kalau BPG nak beri makluman dah kita dimaklumkan BPG sedang menyediakan garis panduan ya. Dan pada hari ini untuk makluman JPN PPD perbincangan mengenai reading progress ni kita telah adakan beberapa kali. Yang ini first time kita jemput JPN dan PPD lah sebelum kita laksanakan latihan dan pelaksanaan lah. Di mana JPN dan PPD negeri, JPN sektor pendidikan, sektor pembelajaran ya, JPN sektor pembelajaran dengan kerjasama PPD sektor pembelajaran bertanggungjawab merancang dan menyelaras latihan di peringkat negeri masing-masing sehingga ke peringkat daerah lah PPD ya, sektor pembelajaran JPN dan PPD. Maknanya sektor pembelajaran perlu merancang dan menguruskan latihan JU nanti kepada sekolah-sekolah di bawah PPD masing-masing ya. Okey, seterusnya yang ini adalah garis masa pelaksanaan progress reading progress ya. So untuk makluman semua, surat jemputan webinar telah dikeluarkan pada 9 hari bulan 8. Hari ini kita meeting bersama. Okey. Dan webinar kita rancang akan diadakan pada 16 hari bulan 8 lah, di mana pada webinar ini kita jemput semua jurulatih tadi macam Puan inform, MIEE dan GPGD lebih kurang dalam 264 orang, dan kita juga akan menjemput juga GCFE champion ya untuk membantu sebagai jurulatih utama lah. So kita harap dalam bilangan seramai 600 orang lah untuk bertindak sebagai JU jurulatih utama untuk memberi, kita akan bagi training kepada JU dan JU akan bagi training kepada semua guru-guru di negeri masing-masing lah ataupun di PPD masing-masing. Dan mengikut perancangannya, pelancaran progress reading ni oleh YBNK dirancang pada 30 hari bulan Ogos ya, 30 Ogos. Dan kalau ikut timeline progress reading ni, setelah kita memberi latihan kepada JU pada 16 hari bulan 8, so sektor pembelajaran di JPN dan PPD bertanggungjawab untuk memantau supaya JU yang kita dah latih ni memberi latihan kepada guru-guru bahasa Inggeris lah
dan kita cadangannya kita bagi tempoh 2 bulan lah, daripada September hingga Oktober, supaya semua guru-guru bahasa Inggeris dapat dilatih menggunakan reading progress. 2 bulan ya. Dan JPN akan menjana laporan latihan ni berdasarkan PPD masing-masing lah, berdasarkan sekolah di PPD masing-masing, dan format laporan ni DPM akan email kemudian ya, akan terangkan kemudian nanti. Dan kita berharap kita dapat melaporkan hasil pelaksanaan reading progress dalam bulan 11 ya. Okey, slide seterusnya, slide 8. Yang ini Cik, saya minta bantuan Cik Syahrizan daripada BSTP untuk ni lah, bagi penerangan lanjut mengenai GPGD dan MIEE. Silakan Cik Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahrizan daripada BSTP. MIEE, Microsoft Innovative Educator Expert, merupakan guru yang telah mendapat pengiktirafan daripada Microsoft, di mana pengiktirafan ni merupakan satu pensijilan yang mereka ambil dan telah pun diiktiraf oleh Microsoft antarabangsa, di mana di dalam MIEE ini mereka adalah telah pun diiktiraf sebagai pakar dalam mengintegrasikan Microsoft tool dalam PDP abad ke-21. Manakala GPGD ialah subset kepada MIE tersebut, di mana kita tahu bahawa lebih kurang 260 lebih MIE di seluruh negara, dan kita ambil the best among the best, lebih kurang dalam 55 GPGD. Kita iktiraf dia sebagai GPGD, di mana mereka adalah yang akan dapat membantu kita. GPGD ni kita lahirkan untuk membantu, sebenarnya awalnya adalah GPGD untuk membantu BSTP dan juga JPN PPD untuk memperkenalkan Microsoft kepada guru-guru. Untuk pengetahuan semua, GPGD ini sebenarnya ada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah GPGD khas untuk Microsoft, GPGD untuk Google, dan satu lagi ialah GPGD Apple. Mereka mahir dalam bidang yang masing-masing. Untuk progress reading ni kita ambil khusus untuk GPGD Microsoft, kerana mereka kita menggunakan aplikasi dalam Microsoft Team. Salah satunya tujuan GPGD ni adalah untuk mempromosikan pengintegrasian teknologi Microsoft melalui D5 kepada warga KPM. Cik Syahrizan, Ya Tuan. Ya Puan. saya nak bertanya sedikit. Ya. Adakah seseorang guru tu perlu menjadi pakar sebelum dia boleh guna reading progress ni? Atau sebelum dia boleh? Tak semestinya kan? Tidak semestinya. And I like to believe, saya rasa seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita hanya bergantung kepada bilangan yang agak kecil ni, dan dia punya spread tu kita tak boleh laksanakan seperti yang dihasratkan, ya. Which is why kita cadangkan supaya di-include juga, kalau ada in the case of BPM kita ada, because under GCFE tu kita ada GCFE for champion kan, dalam 500 orang. Jadi kita cadangkan nanti semasa kita laksanakan webinar latihan ni, kita akan jemput. Kalau ada daripada Apple pun, I feel that why don't we invite them? Because guru-guru ni juga yang mungkin boleh dapat membantu kita lah. Regardless whether it's Microsoft or not, I mean, you know, at the end of the day, it's a tool that will be beneficial untuk guru-guru kita di sekolah lah. Betul tu. Ya? Betul tu. Ya betul. Okay, alright. Next. Okay, ini adalah senarai GPGD dengan MIE.
nanti BPM juga akan tambahlah untuk senarai yang disebut tadi. Okay, thank you. Okey. Seterusnya untuk maklumat JPN dan PPD, sebenarnya surat pelantikan GPGD ni pun kita telah pun hantar kepada pengarah-pengarah JPN dan juga telah ada di dalam dalam pengetahuan SSTP negeri masing-masing. Sekiranya pihak sektor pembelajaran di JPN dan PPD ingin melihat senarai tersebut, boleh klik nanti PowerPoint ini akan dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, next. Okay, untuk tujuan tersebut, untuk khusus kita pada 16 hari bulan nanti, salah satu kita telah pun menyediakan satu platform untuk bagaimana untuk belajar dan bagaimana untuk menggunakan reading progress ni dalam D5. Oleh itu untuk pengetahuan yang semua JPN dan PPD boleh klik untuk laman web ni dan kita akan pergi kepada Google Site. Dekat sini kita akan tahu ada berkaitan cara bagaimana kita nak memberi assignment, cara bagaimana kita nak menyemak, ataupun kalau kita belum pernah lagi, kita akan diberitahu step by step bagaimana untuk menggunakan tool reading progress ini. Itu berkaitan dengan Google Site ni lah. Okay. Next. Good. Okay, tu. Saya kembali pada Urustia. Okey, yang seterusnya dari isu dan cabaran lah puan. Setelah kita akan adakan training 16/8 dan kita cadang jurulatih utama akan train semua guru-guru bahasa Inggeris di PPD masing-masing selama 2 bulan. So isu dia latihan secara berterusan, macam mana kita nak pastikan kompetensi guru tu dapat diselaraskan puan. Dan kalau bagi saya sebab teknikal bagi saya dari segi penggunaan tu reading progress memang mudah dan berpandukan kepada manual pengguna dalam D5 yang Cik Syah sebut tadi memang komplit dan mudah. Cuma pemantauan apa adakah macam mana kita nak pastikan semua guru-guru bahasa Inggeris di sekolah diberi latihan dan melaksanakan menggunakan reading progress ni puan. Itu isu dia. Yang kedua, kalau tadi ketersediaan peranti dan rangkaian internet, yang ni dari segi dari semasa ke semasa, ini di bawah SPS Sektor Pengurusan Maklumat. Tapi dari segi macam tadi, dari segi Puan Yati, I am really not comfortable boleh cakap di bawah sektor pengurusan maklumat. Dia bawah BPM dan sektor pengurusan maklumat lah. Because peranti rangkaian internet ni, dia headquarters dia kat sini. Kontraknya pun di sini. Jadi kita pun kena sama-sama bertanggungjawab lah ya. So saya takut nanti rakan-rakan saya di bawah sektor pengurusan maklumat kata apa ni? BPM macam nak lepas tangan ke apa? So so kita kena jelas lah bahawa perkara ni kita buat secara bersama Kalau betul nak SPS, letak SPS tu, but no, I think that I want to make it clear bagi sendiri kesediaan peranti dan rangkaian internet yang stable di sekolah ni adalah tanggungjawab BPM yang perlu dilaksanakan secara bersama dengan sektor yang berkaitan di peringkat JPM, PPD dan sekolah lah. Okay, alright. So sekarang ni apa yang nak kita bicarakan? Kita nak bicarakan macam mana nak pastikan the sustainability of this program. Betul? Ya puan. Okay. Now first and foremost, this is I think ada siapa ke yang nak angkat tangan? Biar orang yang angkat tangan dululah. Apa dia? Yes. JPN Kelantan, silakan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya berhubung dengan sasaran yang akan terlibat nanti. Adakah semua sekolah, maksudnya pelajar tu, adakah semua sekolah pun akan ada projek rintis terlebih dahulu dalam pelaksanaan reading progress ni, Puan? Saya macam ni tuan, macam ni tuan dan juga puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang lain.
pendekatan yang ingin saya laksanakan adalah secara berfasa. Kita buat secara rintis dulu sebelum kita go big bang lah. Jadi kita akan present kepada YBMK pada 19 hari bulan. Jadi pendekatan yang ingin saya cadangkan kepada beliau adalah secara rintis berdasarkan kemampuan yang ada, because again this is a complementary punya task. It is additional. To some they might see this as additional work. Tetapi kita nak nampakkan betapa dengan adanya tools ini, ianya akan dapat memudahkan pembelajaran dan pengajaran akan dilaksanakan. And therefore kita ingin pendekatan atau daripada saranan yang akan kita panjangkan dari segi pendekatan pelaksanaan dia adalah secara rintis dahulu. Tapi secara rintis hari tu kita cakap dengan YBMK, kalau saya kita kata bolehlah dalam 60 sekolah berdasarkan guru-guru GPGD kita yang ada di sekolah ya. Betul kan Puan Yati, Puan Nazila if I'm not mistaken. Tapi beliau merasakan let's go as much as we can, but not all. Pasal tu berdasarkan yang ada sekarang, katalah kita dapat dalam 500 ke 600, maybe kita akan target 500 sekolah as rintis. Dan 500 tu pula bukannya pada semua kelas. Mungkin kita cadangkan satu kelas ya. Satu kelas. Dan kita tengok bagaimana nanti impak dia. Bila ada impak dia tu buat kita tahu whether should we actually go for the whole semua sekali. Betul tak? So kita tak nak nanti, kemudahan tu ada. Tetapi sekiranya impak itu tidak seperti yang kita inginkan, dan kita kena tweak pendekatan pelaksanaan kita. Ya? Okey ke Tuan daripada JPN Kelantan? Okey, saya setuju Puan atas itu, sebab kalau nak laksanakan secara menyeluruh itu, saya lihat tadi contohnya kalau macam GPGD tu kekuatan yang ada tu nak dilaksanakan menyeluruh itu, saya rasa satu cabaran yang besar itu. Ya, contohnya betul. saya tengok tadi Kelantan hanya ada seorang saja. Nak dilaksanakan pada 279 buah sekolah serentak tu satu cabaran lah. Ya. Kalau dilaksanakan secara rintis dengan berfokuskan kepada tu, pada saya itu lebih baik dan berkesan insyaAllah. Ya. Okey, betul. Pasal again, tetapi kita yang itu yang kita GPGD is one, tetapi let's work on GPGD yang mana dia punya kepakaran dia ada GPGD Google, ada GPGD Microsoft, ada GPGD Apple. Saya percaya tiga-tiga grup GPGD ini adalah guru-guru yang memang cemerlang, yang memang telah ada kepakaran dari segi ICT. Kalau dia kena tengok reading progress ni, saya rasa dia tengok sekali harung dia dah tahu dah macam mana nak buat contohnya. So that is why at least we are not limited by GPGD Microsoft sahaja, tetapi kita dapatkan juga guru-guru kita memang kepakaran dalam platform yang berlainan itu jugalah. Ya. Okay, so tadi siapa tadi Puan Nazlin, diberi senarai sekolah yang akan terlibat, of course kita akan beri, tetapi setakat ni kita belum lagi pasal pendekatan pelaksanaan ni perlu disetujui oleh pengurusan tertinggi kita, termasuk daripada KPPM atau yang sedang menjalankan tugas KPPM sekarang, ya. Because walaupun dilihat untuk inisiatif ini BPM yang lead this, tetapi ada certain perkara yang BPM cannot make the decision. Ada certain things like school mana, peringkat mana. Perkara ni we need to get the advice, the guidance and juga the approval daripada pihak-pihak yang tertentulah. Yeah? So akan diberikan once we get that. Yeah? So, as of now, kita ni fokus nak train guru yang ada ni. Dan going back to the question, how do we ensure sustainability? Macam mana nak suruh orang buat juga benda ni? Ya, that is why bila kita laksanakan dia secara rintis, ya, dan kita ingin laksanakan training, dia kena ada satu punca kuasa. Kalau kita nak kata nak buat pada seluruh semua, sama ada melalui surat arahan pentadbiran ke, surat perkeliling ke dan sebagainya. So I believe kerana itu ini adalah projek rintis untuk tengok impact dia bagaimana. And if it's okay and it's good, bila pelaksanaan to ensure sustainability ini, sudah tentu akan ada surat ataupun arahan yang menjelaskan
menggariskan apa perkara-perkara yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru kita di lapangan. So, I can understand the concern cabaran tu, but let's not jump, let's cross the bridge when we are, let's think about how to cross the bridge when we are almost there. So, kadang-kadang bila kita fikir yang paling susah kat depan tu, kita yang kat sini ni kita tak firm arah tuju kita macam mana cara nak buat. Ya? Yeah? Okay? Ada apa lagi ke? Semua jelas, semua boleh lah, boleh bersetuju tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah boleh. Okay, Puan. Puan. Okay. Cumanya nak tanya satu lagi. Ada implikasi keuangan dalam pelaksanaan program ini, sama ada kewangan SDA ke ataupun ada kewangan Okey, dari segi infrastruktur apa platform semua itu akan ada di bawah BPM ataupun BSCP, di KPM lah. Pasal tu pelaksanaan kita punya training ni kita buat secara webinar je tuan. Ya, nanti kalau katalah okey kita akan pergi dengan bagusnya semua, itu nanti duit tu kita akan bincanglah dan cari kalau perlu. I don't think at this point kita nak menyusahkan yang manalah ya. Dah sanggup untuk sama-sama melaksanakan kita ni, kita pun dah sangat gembira dah. Okey. Senarai sekolah, kita tadi dah jawab dah tadi, Puan Nur Azlina daripada Perak ya. Nama lebih kurang macam saya ni. Bila akan tahu sekolah terlibat, okey. Kita sekarang tengah tengok senarai yang GPGD tu. I believe that kalau boleh kita nak try to get the sekolah yang terlibat before the 19 kot. Puan Yati dan juga Cik Syarizan kalau kita boleh bincang lah ni. Bersama dengan rakan saya daripada BPSH, I think, if I'm not mistaken. Ada rakan kita dari BPSH, siapa ya yang hadir ni? Siapa Syah daripada BPSH? Because bila nak menentukan sekolah ni, normally kita akan work together dengan BPSH dan juga BSCP lah. Dan BPK bahagian di sini. So, can I park this question ya Puan, nanti bila kita dapat indication as much as we can, selewat-lewatnya by 19 hari bulan kita akan tahu sekolah yang terlibat dan selepas tu kita boleh email terus sekolah mana yang akan terlibat. Ya? Selewat-lewatnya. Okay, thank you. Ada apa lagi ke? Okey, kerisauan saya di sini yang paling utama adalah sekiranya guru-guru kita melihat kepada perkara ini sebagai satu additional workload. So, dia punya naratif dia atau dia punya hasrat dia ni, pelaksanaan inisiatif reading progress ni is to see how this tool akan memudahkan, ya? Akan memudahkan apa orang kata guru. Saya ambil contoh, bila buat reading progress ni, selalunya kalau kita nak tahu ini berdasarkan yang saya faham, saya anak-anak semua lepas sekolah tapi saya tanyalah diorang-diorang ni ya. Bila nak tahu sama ada seorang murid itu boleh membaca atau tidak, kita kena dengar satu-satu seorang membaca. Dengar, dia baca boleh. Okey, kalau ada 40 orang kena 40 kali lah kita dengar. Dan akan mungkin memakan masa lah agaknya. Mungkin saya punya agak silap tu, correct me if I'm wrong. Dan selepas itu, sekiranya dengan ada reading progress ni, pasal murid-murid dah biasa guna delima, dia masuk delima, dia ada assignment. Jadi dia baca. Jadi dia baca dan dia punya passage tu kalau tak lihat saya, kalau correct me if I'm wrong again, kalau level A1 ni dalam 120 perkataan macam tu lah, dia baca lah, hi, how are you okay, you know. Dan AI tu, the artificial intelligence itu, kemudiannya akan melihat kepada pembacaan tu, dia buat analisis sikit. Maka guru bolehlah melihat sama ada sekali, dia tak payah dengar satu-satu, dia boleh berasaskan analytics yang akan dibuat oleh reading progress ni. At least dia dah dapat first surface punya apa dia yang okey, apa dia yang tak okey contohnya. Jadi pendekatan pelaksanaan semalam saya semasa mesyuarat pasca kabinet, saya memberitahu pada YBMK
mungkin untuk kali pertama, pasal kita nak tahu asas dia bagaimana, kita bagi satu artikel yang sama untuk dibaca oleh semua murid. So that kita dapat tahu foundation dia. Tapi katalah daripada 40 orang ni, ada 2 orang yang memang terror betul. So at least kita boleh bagi dia artikel yang mungkin level yang lebih tinggi lagi. Contohnya lah. Ya. But I think you will learn about that bila kita adakan training itu. So yang soalan kick off program ni bermula bila ya? Kita dah cadangkan tarikh kepada pejabat YBMK untuk 30 hari bulan ya, tak silap saya Puan Yati? Ya, Puan. 30 hari bulan Ogos. Jadi pada 30 bulan Ogos dia akan lancarkan dan seterusnya akan berlangsung lah. Bagaimana sekiranya performance talian internet sekolah tidak dapat menampung pelaksanaan? Kerana tu kita buat rintis dulu Puan Aina. Kita pilih sekolah yang mana capaian internet dia adalah bagus. We understand that. Ada sekolah-sekolah kita, adakah ini akan menidakkan sekolah tersebut? Tidak. For rintis ni kita akan lihat kepada sekolah yang mana capaian internetnya adalah baik. Ya, pasal dalam lanjutan yang kelima ni terdapat pelanjutan kelima untuk capaian internet di sekolah ya, teman-teman tuan-tuan dan puan-puan. Terdapat beberapa penambahbaikan yang kita sedang laksanakan which we hope akan mempertingkatkan bilangan sekolah yang akan dapat capaian secara fiber. Ya. Okay. Alright. Ada lagi soalan? Saya suka jawab soalan ni. Kalau tidak meeting kita ni sekejap je. Ke? Puan, Ya, ya. satu lagi. Program ni kalau saya salah fahaman saya mohon betulkan. Maksudnya program ni dia lebih berkonsepkan kepada pelengkap kepada khususnya dari segi kurikulumnya kepada CEFR yang sedia ada. Dan dia bukan kepada one off program kan? Bukan. Hasrat dia ni kalau yes. Dan cikgu boleh laksanakan Iduan dalam sewaktu mereka melaksanakan PDP biasa pun program ini boleh masuk. Itu betul pemahaman saya tu? Ya, betul. Betul. Okay. Cuma sekarang ni again nanti bila macam tu akan ada isu peranti tak ada macam mana cara nak buat kan. Ini yang kita kalau boleh leverage dengan makmal yang kita buat teknologi refresh tu. Because makmal walaupun dia dalam makmal komputer, ada masa mungkin boleh digunakan untuk subjek-subjek lain, bukan hanya untuk untuk sains komputer dan sebagainya. Ya. Yeah? And dia betul ianya adalah pelengkap. Of course at any point lepas ni katalah nak dilihat semula, itu saya rasa saya akan serahkan kepada the professionals to look into that. Ini adalah untuk melihat bagaimana kita boleh lakukan sesuatu transformasi satu dengan menggunakan teknologi yang kemudiannya akan memberi kita manfaat bagi memastikan anak-anak kita dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baiknya lah. As you well know pun reading progress ni dia selain daripada bahasa Inggeris dia ada juga language lain. Ya. Yeah? Okay. Hopefully sekolah yang bagus talian internet boleh itu kita buat dia bukan dia buat kita. InsyaAllah. Okay. So pada dasarnya tuan-tuan dan puan-puan kalau diam ni maknanya bersetujulah ya dengan pendekatan yang kita dilaksanakan ya. Saya ingin mengucapkan puan mana dia rakan kongsiku. Encik Syarizan ada apa-apa ke nak add on lagi? BSTP, ELTC, these are all the sebenarnya inilah dia orang kuat-kuat kita. Tiada Puan, apa yang Puan cakap tu sangat lengkap, jawapan pun sangat tepat. Itu kita punya hasrat. Okay, alright. ELTC, Doktor? Ya. Ya Puan, saya rasa inisiatif yang kita akan sama-sama cuba jayakan dan kami di ELTC akan bekerjasama lah kepada rakan-rakan strategi dan juga kepada bahagian-bahagian dan JPN. Terima kasih. Okay. BPSH ada ke dalam ni? BPSH, BPK? Tak ada Puan. Tak ada ya, mungkin ada kerja lah kot ya last minute.
PPK ada Puan. Okey, ada. Puan Sarina. Macam mana Ya. ni Syazana? Okey, sorry Puan Sarina. Sorry. Okey. Puan Azrina, cuma kita tunggu dulu training sebab Ya. nak tengok juga sejauh mana mendalam membaca tu, kemahiran membaca tu kami nak Yes. lihat jugalah. Yes. So Fair enough. pegawai kami pun akan hadir bersama-sama. Okay, thank you so much. Terima kasih. Okay. Alright, rakan-rakan kita di JPN ada lagi ke soalan? Tak apa, kalau rasa tak nak ni boleh PM tepi kat saya bila-bila masa. Email to me if you need to, azlina.azman@moi.gov.my. Jadi kalau kita tengok ni kita let's try and do this together. Ya. Dan tujuan dia bukannya kita nak mengata menegak kita ni, no, it's all about how we can further give additional tools to our students, to our teachers, so that their life will be so much more enriched lah kot rasanya. Ya. So sekiranya tidak ada apa-apa soalan, last kali kepada Urus Setia Puan dan juga Puan Nohayati lah, the lead on this daripada BPM. Puan Yati. Jemput semua untuk webinar kita training pada 16 hari bulan ni. Hari Selasa depan, dan training ni adalah sebagaimana dalam surat jemputan daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 ya. Okey. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Training untuk guru-guru ke? Aina. Training untuk guru-guru kan? Betul, training untuk guru-guru lah darling, betul. 16 hari bulan ni ada training untuk JU kan? Guru lah tu, guru-guru. Trainer. Dah belum, JU ni, GPGD dan juga ni. Ya? Ya. Okay. Alright. Kalau tak ada apa sekali lagi, terima kasih. Walaupun dia short tapi saya rasa I think everyone understand more clearly of what it is that we intend to do together. And sesuatu rintis yang ingin kita laksanakan, and I hope that I will see all of you on the 16th. Kalau saya ada masa, saya juga akan masuk untuk mendengar juga. Kita the next step, lepas tu kita akan ada pembentangan kepada YBMK pada 19 hari bulan, next Friday. So any updates from that, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi dengan itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan dengan ini saya tangguhkan mesyuarat kita pelaksanaan inisiatif Reading Progress di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Puan. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay.